Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Atira Munira binti Ahmad Asri, nama matrik 281213. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan kedua iaitu yang bertajuk isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Okey, isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini telah bermula apabila terdapat satu saluran di Telegram yang mana ianya dibawa oleh seorang pemuda penuntut ilmu. Beliau didakwa telah membawa fahaman Wahabi. Pemuda tersebut dalam diam telah menyebarkan fahaman yang bertentangan dan bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ianya disebarkan di dalam grup Telegram yang telah dicipta. Antara contoh fahaman yang disebarkan adalah dengan menyatakan bahawa Allah itu berada di atas arash. Sedangkan kita sebagai umat Islam yang mengikuti fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah telah diajar bahawa Allah itu wujud tidak bertempat. Okey. Jelaslah di sini bahawa fahaman yang dibawa oleh pemuda tersebut adalah bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang lebih merisaukan adalah ramai golongan remaja yang telah terjebak dengan menyertai grup Telegram tersebut dengan tujuan untuk menimba ilmu agama, dan tanpa mereka sedari, saluran Telegram tersebut telah membawa fahaman yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya isu penyebaran tersebut. Okey, punca yang pertama adalah media sosial yang bersifat terbuka. Okey, media sosial yang bersifat terbuka kini sudah tidak asing lagi pada semua lapisan masyarakat. Tidak dinafikan ianya banyak memberikan manfaat yang berguna kepada orang awam. Namun, terdapat juga kelemahan dan kekurangannya yang mana ia boleh memberi kesan buruk kepada kita. Sama seperti isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini, di mana ianya disebarkan dengan meluas di media sosial tanpa usul periksa tentang kebenaran fahaman yang dibawa. Keterbukaan media sosial sememangnya memberi kesan yang baik kepada seseorang. Namun, penyalahgunaan keterbukaan ini telah menimbulkan banyak perpecahan dan kekeliruan dalam beragama, khususnya buat golongan orang awam. Kebebasan dalam menggunakan media sosial ini telah membuka ruang kepada sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan fahaman agama yang tidak benar, dan ia boleh mengelirukan masyarakat yang kurang berpengetahuan dalam ilmu agama. Selain itu, sikap penyebar juga merupakan salah satu punca kepada berlakunya penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini. Contohnya seperti sikap bodoh sombong di mana seseorang itu terlalu yakin dengan apa yang didengari dan apa yang dilihat tanpa memeriksa asal-usulnya terlebih dahulu. Seseorang bahkan tidak tahu tentang kejahilan sendiri, malah lebih berbangga dengan kejahilan tersebut dan suka menerima teguran dari orang yang benar, serta dia merasakan bahawa dirinya selalu benar. Di samping itu, terdapat juga sikap yang suka memutarbelit fakta dan menyebarkan fitnah yang melampau. Okey, punca yang ketiga adalah sikap penerima itu sendiri yang mana mudah percaya dan menyebarkan info tanpa usul periksa. Okey, golongan masyarakat awam seringkali terbabas kerana percaya dengan maklumat yang tidak sahih. Selain itu, sikap individu yang sering mengongsikan berita yang tidak pasti tanpa usul periksa juga menjadi kebiasaan masyarakat. Perlu diingatkan bahawa segala maklumat di media sosial bukanlah semuanya benar-benar belaka. Lebih-lebih lagi, soal isu keagamaan, ia merupakan isu yang sangat sensitif dan amat berbahaya jika seseorang itu terpengaruh dengan fahaman agama yang salah. Okey, isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini telah memberi kesan yang buruk kepada orang ramai. Antara kesannya adalah mewujudkan penyelewengan akidah yang amat membahayakan dan meragui kebenarannya, di mana ianya boleh merosakkan akidah Islam dan juga iman seseorang. Penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini akan menyebabkan kekeliruan dalam kehidupan beragama dan menggugat keselamatan, keharmonian serta kesejahteraan umat Islam. Hal ini kerana
sebahagian daripada ajaran tersebut akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat dan umat Islam. Okey, seterusnya kesan yang kedua ialah penyebaran fahaman akidah yang bertentangan akan menyebabkan berlakunya suasana yang tidak tenteram di kalangan masyarakat. Contohnya seperti menimbulkan perselisihan faham dan juga perpecahan sesama umat Islam. Perpaduan di dalam masyarakat juga akan tergugat akibat daripada penyebaran fahaman akidah yang salah. Hal ini kerana berlakunya perbalahan ataupun pergaduhan di mana mereka ingin mempertahankan kefahaman sendiri tanpa memeriksa sama ada kefahaman yang dibawa itu adalah benar ataupun tidak. Okey, perbalahan ini juga mungkin akan menyebabkan segelintir daripada mereka akan mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada orang lain. Okay, seterusnya, kesan penyebaran fahaman akidah yang bertentangan boleh mengakibatkan seseorang itu terjerumus ke arah murtad, iaitu seorang Muslim yang mukallaf keluar daripada agama Islam sama ada melalui kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak dirinya sendiri. Islam amat mementingkan akidah. Dengan penyebaran yang bertentangan dengan fahaman akidah yang sebenar yang dibawa oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, ia boleh membawa kepada syirik dan gugur iman seseorang. Okey, apabila gugurnya iman seseorang, maka mereka akan merasakan bahawa Islam ini adalah bukan agama yang terbaik dan ini akan mendorong mereka keluar daripada agama Islam. Sesungguhnya, akidah merupakan asas utama dalam kehidupan seseorang. Okey, kesan yang seterusnya adalah penyebaran fahaman akidah yang bertentangan akan membolak-balikkan hati seseorang itu terhadap agama Islam. Ini akan mengurangkan keyakinan mereka terhadap pegangan agama Islam dan juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seterusnya, dengan penyebaran fahaman yang salah ini, manusia akan berinteraksi dan mengeluarkan kata-kata yang salah serta tidak benar tentang agama Islam. Seterusnya, akan mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang boleh memesongkan akidah mereka. Okey, kesan yang terakhir adalah orang ramai akan menerima maklumat atau info yang salah mengenai akidah Islam akibat daripada penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Hal ini amat membimbangkan bagi mereka yang mempunyai kekurangan ilmu pengetahuan terhadap agama Islam di mana mereka akan mudah terpedaya dengan sumber-sumber atau maklumat yang mereka perolehi. Dalam hal ini, kita tidak seharusnya menerima sesuatu perkara yang tidak pasti akan kesahihannya. Adalah lebih baik sekiranya kita merujuk kepada orang yang lebih pakar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam sekiranya timbul isu penyebaran yang bertentangan mengenai akidah Islam supaya tidak memberi impak yang negatif kepada kita. Okey, terdapat beberapa langkah yang boleh dicadangkan ataupun yang boleh disarankan untuk kita gunakan sebagai cara untuk mengatasi isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Langkah yang pertama adalah dengan mendapatkan maklumat daripada sumber yang benar. Manusia pada zaman sekarang sangat mudah terpengaruh dan percaya dengan apa sahaja yang keluar di media sosial, meskipun sesuatu berita atau maklumat itu belum dipastikan tentang kesahihannya. Bahkan, sesetengah pengguna media sosial juga sangat pantas dalam menyebarkan maklumat yang dilihat tanpa memeriksa dahulu tentang kesahihannya. Contohnya seperti isu yang baru berlaku iaitu isu penyebaran fahaman Wahabi yang mana ianya disebarkan melalui grup chat di aplikasi Telegram dan grup tersebut telah dikatakan sebagai medium yang menyebarkan fahaman akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi sesiapa yang kekurangan ilmu agama, sememangnya akan mudah terpengaruh dan akan percaya dengan setiap info yang dihantar. Oleh itu, sekiranya ingin mendapatkan maklumat tentang ajaran agama Islam, haruslah dipastikan dahulu ianya datang dari sumber yang benar. Contohnya seperti mendapatkan maklumat dari laman web yang diiktiraf ataupun laman web rasmi kerajaan seperti laman web pejabat mufti, laman web majlis-majlis agama Islam di setiap negeri. Dan jika ingin mengikuti mana-mana grup chat berkenaan soal keagamaan, haruslah dipastikan dahulu kesahihan medium tersebut.
Okey, langkah yang kedua adalah dengan memantapkan ilmu akidah dalam diri. Ini bermaksud seseorang itu haruslah sentiasa berusaha untuk menambah dan memantapkan lagi ilmu akidah dalam diri. Masyarakat seharusnya mempunyai ilmu yang mendalam soal akidah dan ajaran agama Islam supaya mereka boleh berfikir dengan betul dan dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya masyarakat tahu dan faham sepenuhnya tentang ajaran Islam, sudah pasti mereka dapat mengenal pasti mana satu fahaman akidah yang benar dan yang salah. Okey, masyarakat boleh mempelajari ilmu akidah ini melalui pelbagai cara yang lebih selamat seperti mendengar ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan di masjid atau surau, ataupun mereka boleh mempelajari tentang ilmu agama ini di pondok-pondok keagamaan yang berdekatan. Selain itu, kita juga boleh meminta pendapat dari golongan yang pakar. Hal ini bermaksud sebelum menyebarkan atau mempercayai sesuatu maklumat yang berkaitan dengan fahaman akidah, amat digalakkan untuk kita merujuk terlebih dahulu kepada pihak yang lebih arif dalam bab-bab keagamaan, iaitu dengan merujuk kepada para ustaz-ustazah, para alim ulama atau mufti keagamaan. Amat penting bagi kita untuk merujuk kepada pihak yang lebih pakar dan meminta pendapat mereka agar tidak membuat kesalahan dalam menyampaikan ilmu agama dan juga untuk memastikan ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang benar dan sahih. Okey, kerajaan Malaysia juga boleh menubuhkan organisasi khas seperti Badan Pemantauan Aliran Asing di mana organisasi ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan juga memantau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, penubuhan organisasi Badan Pemantauan ini mungkin boleh dianggotai oleh ahli-ahli mufti keagamaan dan juga ulama-ulama yang pakar dalam bidang agama Islam. Okay, ahli-ahli yang pakar yang mana berada di dalam organisasi ini boleh bekerjasama untuk menjejaki dan mengenal pasti mana-mana laman web ataupun media sosial yang menyebarkan fahaman akidah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seterusnya, mereka boleh bersama-sama memikirkan cara bagaimana untuk menghentikan terus penyebaran tersebut. Okey, langkah yang terakhir adalah pihak yang berwajib boleh menganjurkan seminar kepada orang ramai seperti mengadakan seminar tentang ancaman fahaman akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam seminar tersebut, mereka boleh menjemput para ustaz ataupun ulama untuk menerangkan tentang apa itu fahaman akidah yang menyeleweng dan menerangkan tentang betapa bahayanya ataupun kesan buruk yang bakal dihadapi jika terpengaruh dengan fahaman tersebut. Okay, melalui seminar ini, ia dapat memberi pendedahan dan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan orang awam mengenai isu, kesan ataupun pengaruh buruk fahaman akidah yang bertentangan. Dengan itu, ia dapat mengelakkan masyarakat daripada terus terpengaruh dengan fahaman yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, demikianlah hasil perbincangan yang berkaitan dengan isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Okey, secara kesimpulannya, penyebaran fahaman akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam ini telah lama berlaku. Bahkan, pada zaman moden ini, ianya semakin berleluasa dan kebanyakannya disebarkan melalui media sosial. Penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada umat Islam jika tidak dibendung dengan segera. Oleh itu, kita haruslah sama-sama berganding bahu dalam menangani isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini.